Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah mengambil langkah yang berani untuk meneruskan pengajian ke tahap ijazah. Dan keduanya, selamat datang ke iNet. Saya Dr. Aini Akmal binti Muhammad Kasim, Ketua Pusat Pengajian Bahasa atau KPP Bahasa untuk program Ijazah Sarjana Muda di iNet Shah Alam. Saya membantu menguruskan hal-hal akademik semua kursus bahasa yang ditawarkan dalam program Ijazah Sarjana Muda EPJJ dan PLK Blended di 3 kampus iaitu Kampus Shah Alam, Puncak Perdana dan Puncak Alam. Hari ini, saya akan memberi taklimat mengenai beberapa perkara berkaitan kursus bahasa yang saya rasa penting diketahui oleh semua pelajar ijazah. Perkara-perkara tersebut meliputi kursus yang ditawarkan, pengecualian kredit, pendaftaran kursus, kursus bahasa ketiga, ujian penilaian kursus dan aspek komunikasi. Sebelum kita melihat kursus bahasa yang ditawarkan, amat penting bagi anda semua ketahui bahawa di UiTM, semua kursus bahasa adalah kursus universiti. Oleh itu, wajib bagi semua pelajar UiTM untuk lulus kursus bahasa untuk menamatkan pengajian atau bergraduasi. Sekiranya tidak lulus, anda mesti mengambil semula kursus tersebut dan lulus supaya anda boleh mendaftar untuk kursus bahasa yang seterusnya. Jadi, apakah kursus bahasa yang ditawarkan dalam program EPJJ dan PLK Blended di iNet? Berikut adalah kursus-kursus bahasa yang ditawarkan dalam program iNet. Untuk kursus Bahasa Inggeris, terdapat satu kursus wajib yang perlu diambil pelajar, iaitu sama ada ELC 501 atau ELC 590. Di samping kursus wajib ini, terdapat kursus-kursus lain seperti ELC 550 dan EWC 661. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan di sini bahawa anda mesti lulus kursus wajib untuk mendaftar kursus ELC yang seterusnya. Contohnya, sekiranya anda tidak lulus ELC 501, anda perlu mengulang semula kursus tersebut sehingga lulus, kemudian barulah anda boleh mendaftar untuk kursus ELC yang lain. Dalam erti kata yang lain, kursus wajib ini adalah prasyarat untuk kursus ELC yang lain. Sila rujuk pelan pengajian masing-masing ya. Untuk bahasa ketiga, pelajar perlu memilih hanya satu kursus, sama ada Bahasa Arab atau TAC, atau Bahasa Mandarin TMC, atau Bahasa Perancis TFC. Sila rujuk pelan pengajian masing-masing kerana lain fakulti, lain bahasa ketiga yang ditawarkan. Setiap kursus bahasa ketiga ini mempunyai 3 tahap pembelajaran, iaitu 401, 451 dan 501. Contohnya, untuk bahasa Arab, tahap pertama adalah TAC 401. Tahap kedua adalah TAC 451 dan tahap ketiga adalah TAC 501. Perlu diingatkan di sini bahawa anda tidak boleh menukar bahasa ketiga yang telah anda daftar setelah habis tempoh pendaftaran dan mesti menghabiskan ketiga-tiga tahap untuk bahasa yang sama. Oleh itu, pilihlah dengan bijak. Untuk bahasa Melayu pula, hanya ada satu kursus iaitu kursus BBM 422 yang ditawarkan dalam program Komunikasi Masa. Anda juga perlu mengenal pasti kursus-kursus yang mempunyai peperiksaan akhir dan tiada peperiksaan akhir. Pensyarah kursus anda akan menerangkan dengan lebih lanjut nanti. Perkara yang kedua adalah berkaitan dengan pengecualian kredit. Untuk kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, tiada pengecualian kredit diberikan. Untuk bahasa ketiga pula, hanya lepasan diploma UiTM sahaja yang layak untuk mendapatkan pengecualian kredit. Dan kita mengambil kira kursus bahasa yang telah diambil sewaktu pengajian diploma dulu. Kursus bahasa ketiga yang telah diambil sewaktu diploma mesti sama dengan kursus bahasa ketiga yang diambil sewaktu pengajian ijazah. Pengecualian kredit yang diberikan adalah untuk tahap 1 dan tahap 2.
Dalam erti kata lain, sekiranya anda layak mendapatkan pengecualian kredit, anda akan terus melompat ke tahap 3. Setelah mengenal pasti kursus bahasa yang ditawarkan, barulah anda boleh mula mendaftar. Pastikan pelan pengajian anda ada di sisi supaya mudah untuk anda merujuk kod-kod kursus yang sepatutnya anda mendaftar. Ingat ya, anda tidak boleh mendaftar kursus yang tidak dinyatakan dalam pelan pengajian anda. Pastikan juga masa kelas yang anda mendaftar itu tidak dijalankan pada waktu yang sama, iaitu bertindih. Untuk bahasa ketiga, anda perlu klik pada butang bahasa untuk melihat drop down menu yang mengandungi bahasa-bahasa ketiga untuk anda pilih. Seperkara lagi yang perlu diberi perhatian ialah anda perlu mengikut susunan tahap pembelajaran kursus bahasa. Contohnya, untuk kursus bahasa Inggeris, anda mesti lulus ELC 501 atau ELC 590 untuk mendaftar di dalam ELC 550. Dan begitu juga bagi kursus bahasa ketiga. Anda perlu lulus TAC, contohnya, TAC 401 untuk mendaftar dalam kursus TAC 451. Mari kita lihat pula aspek penilaian kursus. Sebagai pelajar yang mendaftar kursus bahasa, anda akan dinilai dalam aspek kemahiran yang meliputi kemahiran mendengar, menulis, bertutur dan kefahaman. Untuk kursus bahasa, anda disarankan untuk menghadiri seminar kerana ujian selalunya diadakan di dalam kelas sewaktu seminar. Penglibatan anda di dalam iKelas juga perlu kerana pensyarah akan memuat naik nota serta latihan bahan pembelajaran. Ada sesetengah pensyarah pula lebih suka meminta pelajar mereka menggunakan iKelas untuk menghantar tugasan masing-masing. Perkara terakhir yang saya rasa perlu diberi perhatian di sini adalah aspek komunikasi. Sebagai KPP yang menjaga hal ehwal kursus bahasa, saya terpanggil untuk mengingatkan pelajar sekalian tentang peri pentingnya untuk menjaga hubungan baik antara pelajar dan staf iNet, terutama sekali dari segi cara kita berkomunikasi. Saya berharap pelajar dapat menjaga adab dan etika ketika berurusan dengan staf iNet. Bercakaplah dengan sopan dan berhemah. Untuk makluman pelajar sekalian, KPP dan koordinator yang menjaga hal ehwal akademik program anda merupakan pensyarah. Mereka menjalankan tugas hakiki pensyarah seperti mengajar di kelas, menghadiri mesyuarat fakulti, menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip peperiksaan. Dan sebagai KPP dan koordinator iNet, pada masa tertentu mereka perlu melawat kolej bersekutu di seluruh Malaysia untuk menjalankan audit. Jadi mereka tidak selalu berada di pejabat iNet. Oleh itu, sekiranya panggilan telefon anda tidak dijawab, janganlah cepat melenting dan marah ya. Anda boleh saja menghubungi staf pentadbiran yang menjaga program anda di pejabat ijazah iNet. Anda boleh merujuk nombor telefon mereka dalam directory di laman web iNet. Kesimpulannya, hormatilah orang lain sekiranya anda ingin dihormati. Sebelum saya mengundur diri, ingatlah 3 perkara ini. Pertama, hormati pensyarah anda. Kedua, sentiasa luangkan masa untuk mengulang kaji. Dan ketiga, sentiasa merendah diri dalam mencari ilmu. Dan insya-Allah, usaha anda akan diberkati. Akhir kata, tahniah sekali lagi daripada saya. Diharap anda tidak mensia-siakan peluang yang diberi ini dan semoga urusan pembelajaran anda nanti dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menempuh alam pembelajaran kepada anda, siswa dan siswi baru di iNet UiTM.